Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fizah Munirah Mahrab. Berita utama, perpaduan dalam kalangan masyarakat menjadi pembangkit kepada pembangunan di Sarawak menurut Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Beliau berkata kerajaan kini turut memfokuskan ke arah usaha untuk membangunkan Sarawak termasuklah membina kemudahan di kawasan luar bandar seperti jalan raya, elektrik, air, pendidikan, kemudahan darat, laut serta udara dan banyak lagi untuk dimanfaatkan oleh rakyat di Sarawak. Katanya hari ini, dunia sudah jauh berubah dari segi perkembangan ekonomi dan rakyat harus diberikan pendekatan terhadap ekonomi digital, ekonomi baru menerusi pendidikan untuk meningkatkan lagi kepakaran mereka serta bersedia dalam mengikuti perubahan ekonomi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Makan Malam sempena perayaan Tahun Baru Cina 2024, Anjuran Persatuan-Persatuan Cina Lawas pada Ahad. Jelasnya pelbagai kemudahan disediakan di Lawas, termasuklah dari aspek pendidikan seperti institusi kemahiran seperti Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Saintex, Maktab Rendah Sains Mara MRSM dan banyak lagi bangunan yang difokuskan oleh kerajaan untuk memajukan kawasan itu. Dalam pada itu, Datuk Amar Awang Tengah menambah dengan adanya infrastruktur asas akan menarik lebih ramai lagi pelabur dari dalam dan luar negara serta memberi manfaat kepada rakyat untuk mendapat kehidupan yang lebih baik menerusi sumber yang ada. Laporan selanjutnya, Sukan Malaysia Sukma 2024 akan menjadi kayu pengukur kemampuan Sarawak untuk menjadi tuan rumah Temasa Sukan SEA 2027 yang bakal dianjurkan di Malaysia. Menurut Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, prestasi penganjuran Sukan Sukmar terbesar dalam sejarah itu amat penting sebelum mengemukakan cadangan sebagai tuan rumah untuk Sukan SEA 2027 ke Kuala Lumpur. Kalau kita dapat menganjurkan Sukan Sukma yang terbesar ini, terbaik, saya rasa barulah boleh kita membawa kepada kerajaan pusat untuk supaya SEA Games yang selepas Thailand yang akan diadakan di Malaysia untuk kita membina ataupun mintanya diadakan di Sarawak. Tapi beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas program Road to Runaway Champion Sukma 21 Sarawak 2024 di Kuching pada Isnin. Ujarnya Sukma kali ini juga menjadi penanda aras untuk melihat kecekapan Sarawak sebagai tuan rumah mengendalikan penganjuran pertandingan sukan terbesar Malaysia sebelum beralih ke peringkat antarabangsa. Justru katanya Sarawak akan terus untuk memfokuskan kepada penambahbaikan dan penaiktarafan fasiliti-fasiliti sukan di negeri ini. Saya rasa tiap-tiap venue sukan di mana akan digunakan untuk pertandingan acara sukan Sukma semuanya dinaik taraf. Yang memakan belanja lebih 100 juta. Dalam pada itu tambahnya pembinaan fasiliti sukan baru turut digiatkan iaitu untuk sukan wushu, rugby dan kriket. Manakala pembinaan pusat velodrome akan bermula setelah tamatnya Sukma 2024 kelak dengan kos lebih 100 juta ringgit telah diperuntukkan oleh kerajaan negeri. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Karim menegaskan kepada persatuan-persatuan sukan dan jurulatih kontijen Sarawak untuk tidak mengamalkan sikap pilih kasih dalam pemilihan atletnya. Tegasnya lagi, pemilihan atlet yang akan mewakili Sarawak dalam sesuatu acara hendaklah dibuat secara adil dan selayaknya berdasarkan kemampuan mereka untuk bertanding bagi mengharumkan nama negeri ini. What I want to see, the right athletes represent Sarawak, the one that could deliver. I don't care whether you are Malay, whether you are Chinese, whether you are Dayak. If you are good, there you are. Beliau yang juga Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak memberitahu Sarawak kini mempunyai 180 hari lagi untuk mempersiapkan atlet dan prasarana sukan untuk menganjurkan edisi Sukma terbesar dalam sejarah penganjurannya. Datuk Seri Abdul Karim memberitahu atlet dan jurulatih yang telah dipertanggungjawabkan dalam sesuatu acara haruslah memberikan komitmen sepenuhnya untuk menang dan bukan hanya bertanding untuk mengisi kekosongan acara tersebut. We do not want passengers. We do not want athletes
yang kita letak itu hanya untuk menyukup tubuh saja ataupun mencukup jumlah peserta supaya sport ataupun supaya sukan itu dapat dilaksanakan. When we are participating, the athletes that we have, whether they are in sports that we are not really that familiar with, they must have that willpower. They must have that semangat mahu menang, that willpower to win. That is. Dalam majlis tersebut, Datuk Seri Abdul Karim bersama Div Kenamaan yang lain serta pengerusi Persatuan Sukan di Sarawak turut melawangkan ikrar Perwira Kenyalang untuk menaikkan lagi semangat kontijen yang akan mewakili Sarawak dalam acara SUKMA 2024 yang akan datang. Untuk rekod SUKMA ke-21 Sarawak akan berlangsung pada 17 hingga 24 Ogos 2024. Seterusnya mengenai perintis pengeluar tekstil batik pertama di Sarawak, Batik Linut Sendirian Berhad telah mengumumkan pembukaan rasmi cawangan keduanya di Kuching pada Ahad. Cawangan terbaru itu yang terletak di tingkat 1 Menara Tun juga menawarkan pelbagai jenis produk batik termasuk pakaian tradisional, barangan fashion moden, aksesori unik dan perkhidmatan untuk penyesuaian produk korporat Sarawak yang unik. Galeri ini membolehkan pelanggan melayari pelbagai pilihan produk batik dan meneroka reka bentuk rumit yang merangkumi keunikan batik Sarawak. Menurut Menteri Pemuda Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, ini merupakan satu pencapaian pengarah urusan Batik Linut Sendirian Berhad, Diana Ross, yang berkembang daripada seorang wartawan kepada seorang usahawan berjaya. Kami telah diberi peluang untuk merasmi Batik Linut yang pertama bila berpindah dari Telian ke Miri di Kopa-Kopa itu. So that was in July 2022. Sekarang early part of 2024 dan bagi kami yang melihat dari luar ini merupakan pencapaian yang sangat baik sebab ianya bukan mudah sebenarnya dari untuk mengembangkan bidang ini, terutama bidang baru seperti tekstil. And this is as she has mentioned, this is the first batik Sarawak. And then nama yang digunakan itu juga bagi kami ianya satu nama yang membawa berkat sebab ianya Batik Linut. Jadi bila dengar saja Linut, orang akan ia menyebabkan orang tertanya. Jadi ia menarik minat orang, curiosity untuk mengetahui lebih mendalam tentang Batik Linut. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita selepas merasmikan cawangan kedua Batik Linut Sendirian Berhad di Kuching pada Ahad. Cawangan kedua Batik Linut di Kuching direka untuk menyediakan pengalaman membeli belah yang dipertingkatkan untuk pelanggan dan pejabat pemasaran untuk perkhidmatan pemberian hadiah korporat, mempamerkan koleksi syarikat yang banyak dalam persekitaran yang selesa dan mesra. Dalam langkah penting ke arah inovasi, Batik Linut Sendirian Berhad turut menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan Crown Sendirian Berhad di mana kerjasama ini memberi tumpuan kepada penyelidikan dan pembangunan batik linut, mengetengahkan bahan terasnya menggunakan sagu untuk produk tersebut. Simbolik MOU ini melambangkan perkongsian strategik dan usaha bersama kedua-dua pihak dalam memajukan teknologi dan kelestarian batik linut. Keperkembangan di Daro, Pulau Beruit sesuai untuk menanam padi jenis hybrid kerana tanahnya yang subur untuk aktiviti pertanian. Sehubungan itu, Timbalan Menteri di Jabatan Pemimpin Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul berkata, beliau mencadangkan supaya Pulau Beruit dijadikan sebagai salah satu kawasan tanaman padi hybrid di Sarawak. Dalam hal ini, beliau memohon agar semua ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK di Pulau Beruit bekerjasama dalam proses mengumpul data berkaitan aktiviti penanam padi di seluruh Pulau Beruit. Jelasnya data ini akan dijadikan sebagai penanda aras kepada cadangan menjadikan Pulau Beruit sebagai salah satu jelapang padi hybrid di Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Apresiasi Pemimpin bersama KMKK Daerah Daro 2024 pada Isnin. Tambahnya Pulau Beruit ini terbukti apabila penduduk kawasan tersebut telah menanam padi sejak puluhan tahun dahulu yang dijalankan secara tradisional setahun sekali.
Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adu Semut itu berkata Kerajaan Sarawak secara rasminya sudah mempunyai enakmen integriti dan ombudsman sendiri yang telah diluluskan semasa persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak yang lepas. Oleh yang demikian, katanya beliau menasihati semua pemimpin peringkat kampung menjalankan tanggungjawab masing-masing dengan amanah dan jujur. Ke perkembangan berikut. Setiap penjahat awam Sarawak merupakan tulang belakang kerajaan bagi memainkan peranan penting dalam menggerakkan dasar kerajaan. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi merangka pengerusi jawatankuasa pengelola sambutan Tahun Baru Cina Jabatan Pimpin Sarawak 2024, Datuk Hee Chang Kee berkata strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 adalah keutamaan yang diberikan oleh pemimpin Sarawak. Jelasnya dalam budaya Cina, naga melambangkan nasib baik, keadilan, kemakmuran dan kekuatan di mana harus diterapkan oleh penjahat awam ketika melaksanakan tugas. So as members of SES, we should have that visionary thinking which always challenge the assumptions, challenge the status quo, and also at the same time evaluate what are the new opportunities that arise in this changing era. Now, SES must firmly grasp the new opportunity, bravely meet the new challenges, and join hands to sell for the better benefit of the whole masyarakat of Sarawak, and continue to greater contributions towards economic prosperity, social inclusivity, and sustainable environment. I would like to... Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Sambutan Tahun Baharu Cina 2024, Jabatan Pimpin Sarawak di Kompleks Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Isnin. Majlis tersebut turut dihadiri tetamu kehormat Pimpin Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Azwari, Tun Datuk Mak Openg serta isteri Puan Sri Datuk Amar Jumani Tun Tuanku Bujang serta div-div kenamaan yang lain. Sedikit laporan sukan. Sarawak akan membida untuk menjadi tuan rumah satu lagi kejohanan antarabangsa berprestis kejuaraan tinju dunia WBC Asia. Menurut Presiden Persatuan Tinju Negeri Sarawak, Sabah, Datuk Rahman Lariwo, beliau akan menghantar usul tersebut kepada pihak WBC dalam masa terdekat dan menjangkakan keputusannya diketahui selewat-lewatnya pada penghujung bulan ini. Katanya jika dipersetujui, perlawanan kejuaraan WBC itu akan dilangsungkan di Stadium Tertutup Petrajaya pada 18 Mei ini. Telah saya berbincang dengan Menteri Sukan, Datuk Karim. Datuk Karim mengatakan mereka bersetuju dan amat berbangga atas apa kita punya inisiatif untuk mengadakan WBC host di Sarawak. For me, I really believe and I accept the challenge to be a host WBC for this championship atas kejayaan kita mengadakan dua kejohanan Sarawak Open. So kita akan selipkan the highlight WBC championship in Sarawak Open yang telah disetujui oleh kementerian. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa menyambut kepulangan jaguh tinju Sarawak Deloniel Magdalene Bong di lapangan terbang antarabangsa Kuching KIA pada Isnin. Menurut Datuk Rahman, beliau menjangkakan penyertaan barisan petinju ternama dari 10 negara bersaing bagi merebut kejuaraan berprestij itu nanti. Mengulas mengenai Deloniel atau Kilat Boy, Datuk Rahman berharap atlet itu dapat meneruskan momentumnya untuk mencapai satu lagi kejayaan besar dengan menjuarai perlawanan WBC dalam acara Bantamweight nanti. Juga berharap Kilat Boy, Dilon, teruskan momentum, teruskan daya usaha mereka, usaha dia untuk mencapai satu lagi langkah untuk menjadi juara WBC untuk Bantamweight. Untuk rekod, Kilat Boy mengesahkan slot dalam WBC Asia selepas beliau mencatat keputusan seri dalam pertarungan Path to Glory menentang petinju dari Bangladesh, Rezatul Mahmud Sajin di Dhaka pada 17 Februari lepas. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fizah Munirah. Berita berlanjut boleh ditapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri Buletin UKAS dengan paparan pembukaan rasmi cawangan baru oleh perintis pengeluar tekstil batik pertama di Sarawak, Batik Lindeson dan Berhad di Menara Tun Jugah pada Ahad.
#saluran informasi rakyat Salam Lukas.